Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Narawi. Di belakang saya ini ada satu graf yang sangat menarik. Ini kisah graf ni lah, kerana menunjukkan pengambilan total fat consumption atau pengambilan lemak di UK sepanjang obesity epidemic. Maksudnya sepanjang berlakunya masalah obesity. Sebenarnya obesity banyak berlaku selepas tahun 80. Berlaku penurunan pengambilan lemak, tapi sebelum tahun 80 pengambilan lemak lebih kurang sama. Berlaku penurunan, suddenly tiba 1980 berlaku penurunan. Tapi masalah obesity meningkat berdasarkan graf yang ni. Tengok, obesity semua meningkat. Tahun 80 tiba-tiba obesity semua meningkat. Apa sebenarnya yang berlaku tahun 80? Sebab tu kita kena tengok dalam statistik yang dibentangkan dalam dunia tahun 1980. Tengok, berlaku yang ni, obesity meningkat. Tiba-tiba naik meningkat dekat sini. 90 meningkat. Di sinilah sebenarnya kita perlu melihat balik, mengkaji balik apa masalah yang berlaku sebenarnya yang menyebabkan obesity tiba-tiba memuncak, menjadi-jadi hingga jadi epidemik, menjadi endemik, jadi pandemik di seluruh dunia. Ramai sangat orang kena obesity dan host of problem yang berkaitan dengan obesity datang. Diabetes datang, hypertension datang, penyakit jantung kardiovaskular datang, masalah kanser datang, masalah sakit sendi, masalah kena stroke dan sebagainya. Semua berlaku akibat komplikasi diabetes, kan? Dan juga banyak berlaku masalah seperti hati berlemak. Ini semua antara masalah yang tak pernah berlaku sebelum ni. Masalah pelbagai penyakit-penyakit akibat komplikasi diabetes berlaku. Tapi komplikasi obesity berlaku. Semuanya bermula tahun 80-an. Kenapa yang berlaku tahun 80-an adalah pengenalan piramid makanan. So, mungkin terdapat sesuatu flaws dekat situ dalam pengenalan. Sebab tu kajian telah dibuat semula tentang piramid makanan. Bila kita tengok piramid makanan, di bahagian bawah ni sebenarnya kita tengok menunjukkan dia suruh kita makan paling banyak, dan di gambar yang dia letak ni adalah gambar karbohidrat proses. Roti, kentang, mi, Maggi, apa semua, bijirin, biskut dan sebagainya, nasi putih dan sebagainya. Dia letakkan bahagian dari kita ni sebagai orang biasa, bila tengok piramid mana kita akan bayang, oh aku boleh makan banyak karbohidrat ni. Kan? Dan dia letakkan bahagian atas makan paling sedikit adalah lemak, minyak, kan, garam dan gula, ya. Tak ada masalah garam dan gula, tapi masalah lemak dan minyak diletak bahagian atas, orang takut makan lemak. Sebab tu kita tengok banyak keluarnya makanan-makanan yang rendah lemak. Biskut rendah lemak, susu rendah lemak dan sebagainya, berdasarkan konsep yang diajar dalam piramid makanan. Tapi natijah yang kita tengok dalam graf yang sebelum ni, obesity meningkat. Di sinilah sebenarnya perkaitan yang kita nampak, yang kita kena betulkan balik. Bukan semata-mata menerima saja, kan. Sebab tu persoalan kena ditanya, kenapa berlaku bila orang ikut ni jadi masalah, kan. Sebab tu kajian telah dibuat oleh saintis berdasarkan ni yang telah ditulis dalam meta-analisis, satu analisis open heart, kan, yang oleh Zoe Harcombe, John S. Becker, meminta penilaian semula tentang konsep piramid makanan sebab berdasarkan evidence yang ada, iaitu randomized control trial yang ada, tidak support konsep ni. Di situlah saya tulis dalam buku saya, ialah konsep pemakanan yang betul ialah kita membetulkan nisbah jumlah karbohidrat yang kita ambil dengan mengurangkan karbohidrat dan mengambil lebih banyak lemak supaya total kalori intake kita tetap sama. Kita tak perlu mengurangkan kalori, kan? Kita hanya maintain jumlah kalori yang sama, tapi badan kita dalam mode mengekalkan berat yang sepatutnya. Di situlah konsep yang diajar dalam nutritional medicine, memulihkan masalah obesity yang kita tunjuk tadi berlaku dengan sangat teruk 11 tahun 80 akibat konsep yang salah yang diajar dalam piramid makanan. Dan tahun 2020 telah diubah piramid makanan yang meletakkan sayur dan buah di bawah. Yes, itu satu perubahan yang baik. Cuma masalah masih lagi ada tidak kefahaman tentang konsep minyak sihat yang saya terangkan dalam buku saya ni. Sebab tu kena baca apakah yang update yang terkini, konsep yang terkini tentang pengambilan minyak sihat, bagaimana boleh membantu menurunkan berat badan. Sebab sebenarnya untuk membuang lemak yang berlebihan dalam badan, kita perlu mengambil lemak sihat. Konsep tu yang saya terangkan dalam buku saya. Dapatkan buku ni, jangan tangguh lagi. Ada masalah berat badan, tak mau turun. Buat ilmu yang betul. Dan ramai sebenarnya adalah beribu yang mengikut keadaan yang saya ajar telah berjaya menurunkan berat badan dengan jayanya. Yang paling penting, mendapat kesihatan. Kena ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Dapatkan ilmu yang betul dari orang yang betul. Baca buku yang betul dengan rujukan-rujukan saintifik yang terkini. Kita jumpa lagi.